Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajib i'tiqad pula akan sabit karamah bagi awliya illah pada ketika hidup dan kemudian daripada mati mereka itu awliya illah. Ini setengah daripada perkara yang wajib kita i'tiqad. Wajib kita berimani dan wajib kita berpegang. Itu dia. Dan wajib i'tiqad, yakni wajib kita berpegang, kita mukallaf ni pula apa pula seperti i'tiqad kita akan nabi itu baginya mukjizat. Dah. Dan wajib i'tiqad, yakni wajib kita berpegang pula apa pula, yakni seperti wajib kita i'tiqad bagi nabi mukjizatun. Takdir tu pula tu ada makna tashbih, ada makna mengandungi agama menyerupai. Tu mana tanya. Dan wajib i'tiqad, yakni wajib berpegang pula, yakni seperti i'tiqad oleh kita bagi nabi itu mukjizat. I'tiqad ke apa? Akan sabit dan tetap. Apa dia? Karamah, yakni kemuliaan. Karamah, yakni kemuliaan. Keramat ni sabit, keramat ni, karamah ni bagi awliya, bagi orang-orang yang kasih akan dia oleh Allah. Akan orang Tuhan kasih, Allah Ta'ala beri kepada dia tu apa dia? Yakni segala kemuliaan. Itu mana keramah. Gapo kita kecak, keramat sungguh weh babo tu. Keramat sungguh weh datuk tu. Keramat sungguh weh pokcik tu. Tu orang panggil keramat. Agak saya kita punya keramat. Keramat dia diring daripada karamah. Gapo karamah? Daripada lafaz karuma yakrumu karamatan. Dah. Makna karamah apa? Yakni kemuliaan yang diberi akan dia oleh Allah kepada orang yang Allah Ta'ala kasih. Wali ni bukan wala ni. Wali ni orang Tuhan kasih. Daripada waliya jala apa? Waliya yali. Waliya yali makna ada waliya tu makna merentah. Ada waliya tu makna kekasih. Makna waliyun, yakni seorang yang dikasih akan dia oleh Allah, maka Tuhan wi tanda kata orang Tuhan kasih ni Tuhan wi karamatun. Supaya kita kata nabi, orang yang duk berita royak cerita langit, royak berita Tuhan, maka Tuhan kasih dia, Tuhan wi tanda dia ke mukjizatun. Satu tanda kekuasaan yang tunjuk kepada Allah Taala, kata Tuhan itu kuasa, maka Tuhan wi mukjizat kepada nabi, orang nanti berita cerita Allah Taala dan royak risalah Allah, Tuhan wi tanda dia mukjizatun. Nah, awliya yakni orang panggil orang-orang yang dikasih oleh Allah. Pasal apa dia nak Tuhan kasih? Kena rajin buat amal. Lepas tu kurang maksiat. Lepas tu rajin buat amal, tidur kurang, makan kurang. Lepas tu jalan tu tak ada kena pakai selipar, jalan dengan kaki ayah. Supaya ada sore dulu nama apa tapi lah ni duk mana tahu, masa apa kita ngaji nama ding tak ingat. Kani ya dah mobil ya dah ya giduk pondok dalam sekali dua. Lepas tu tak kena nasi. Tu tak kecek. Tu tak kecek. Anak murid abah ye tak ujung. Tu tak kecek. Dia mau tanya je hangok itu je senyum gitu. Lepas tu dia mau kaca tanya ngano ding tak kecek ding. Dia tulis surat. Dia tulis tu minta maaf saya tak sampai masa saya nak bercakap lagi. Dia tak kecek. 8 tahun tak berkecek. Kalau dia nak kecek dia tulis surat, amma minta maaf, amma nak kecek tak boleh lagi kerana tak sampai masa. Lepas tu makan nasi sama puasa, senang komis, lepas tu selesai hari, lepas tu makan roti petai, dia makan roti tu baik bekas ya, tu baik ganung ya, waktu baik menyuk ya, lepas tu baik gas ya goreng roti. Ya makan kau datu ya, nasi ya tak makan mana, kecek tak kecek. Ni orang yang dikasihi oleh Allah yang macam ni ya dah. Makan koda-koda boleh duduk, lepas tu makan sikit-sikit puasa sokmo malam dah buat amal. Kalau kita nak jadi kata kita tu orang yang Tuhan kasih. Awak biar nak Tuhan kasih boleh ni. Nak Tuhan kasih ini ada peluang. Tapi kalau kita nak jadi nabi hak ni tak boleh. Kerana hak nabi ni Tuhan sendiri orang pilih, enggak calon. Tuhan sendiri orang yang pilih dan pula Tuhan calon. Ada pun wali kita boleh pisah jalan. Nak Tuhan kasih mana banyak ibadat, kurang makan, kurang tidur, banyak baca Quran, banyak zikirlah. Ni satu jalan untuk nak Tuhan kasih kita. Ni ada jalan. Ada pun nak jadi nubuah jadi nabi, hak ni pisah setara mana. Wa amma tak tidur 3 hari 3 malam, baca Quran tak berhenti-berhenti, tak boleh jadi nabi. Nabi ni Tuhan sendiri calon, Tuhan sendiri beri martabat ni.
Dah. Sabit karamah tu bagi siapa dia? Bagi waliullah, bagi aulia. Bila sabit karamah ni? Pada ketika hidup. Ketika hidup. Karamah je sabit. Karamah ni sabit. Dan kemudian daripada mati mereka itu aulia. Nak ayat tahu karamah ni. Misalnya karamah bagi wali setengah-setengah. Dah. Maka ketika hidup ia tu karamah dia tu orang panggil ada sabit. Supaya kita nak misalnya supaya tok kenali Kelantan. Tok kenali Kelantan ni makruf kata waliullah. Pas kita tok fobok. Makruf kata waliullah, tok fobok. Kalau letak ni kita tok fobok, tok mokngo, lepas tu tok cuma, ada tok pada ru. Fok ni dimakruf kata orang-orang aulia ilah ataupun orang-orang soleh. Kalau kita nak cerita tok pada ru, tok pada ru ni cerita area satu hari demo tu saat ni mari duit tak ada. Ni. Patut pada aku dia piyah merah semua. Lepas tu jumpa dengan anak murid Tok Adaru di Hanjai baru ni, tanya dia kecek, ada lagi anak murid Tok Adaru. Dah, anak murid Tok Adaru tu dia kata, nah, kita tanya dia amalan gapo amalan Tok Adaru. Boleh jadi karamah dia ni. Boleh jadi aulia ilah, orang yang kasih oleh Allah Taala. Gapo amalan Tok Adaru? Tok Adaru ni hari-hari semaya istikharah dengan Tuhan semua. Tak amalan ya. Amalan Tok Adaru, amalan ia boleh jadi karamah, jadi kemuliaan pada Allah. Allah Ta'ala wi kemuliaan pada ia. Yakni amalan ia istikharah hari-hari. Istikharah hari ni istikharah, kara istikharah, malam kara istikharah, esok istikharah. Tu amal istikharah. Sebab tu Allah Ta'ala wi kepada Tok Adaru, orang tak ada mari mohya tu, apabila orang siapa-apa, ia tahu dah kata demo ni hajat gapo. Sebab ya istikharah tu yang minta Tuhan tunjuk benda baik, tolak benda jahat. Lepas tu orang mari mohya minta hajat tu, kadang-kadang demo tu tak ada ngangung mulut dia royak dah. Hajat mu ni dah. Demo tu tak ada kecek ya temu hajat ni mari nak minta nak gini-gini dah kan. Nak hajatnya begini, gini-gini. Dia tu pun ngangung, tak ada royak apa babo tu tahu dah. Tok Adaru. Lepas tu Tok Adaru ni piyah merah mu. Dia pakai piyah merah. Lepas tu Tok Adaru sebab apa dia boleh buat amal siapa tara. Kerana tempat dia duduk dulu orang panggil tempat puaka tu. Di Padang tu tempat puaka, tempat mengusik, tempat jadi itu. Maka dia tahu nak buat kerana keluarga dia sakit belakang. Dia pun pilih jalan buat amal dengan Allah. Siapa dia nak bertabak, orang panggil. Dikatakan kekasih Allah Ta'ala. Lepas tu satu hari, orang nak pergi jumpa dengan dia tu. Dia mau tu, ya babo, naba. Amo ni tak ada duit bau. Tak ada duit. Kau tu pergi royak dia tak ada duit. Kalau tak ada duit, pas dia atas gini lah cuba musluk dalam tu. Musluk dalam tu. Dalam. Dalam apa orang panggil dak pe muhya dak pe sejid ya tu, dak pe bilik tu ya ada lah orang panggil kotak duit tu musluk dalam tu. Dia tu tengok mula-mula tu tak ada duit, bawa dia tu seluk masuk hala tangan dalam tu. Duit ya stroka dalam tu. Ni apa ni? Karamatan. Kemuliaan ya Allah Taala wi ke dia. Hala dia kata duit, tu baik duit. Ni hak tok pada hak rung dulu sikit nah. Lepas tu kalau Tok Cuma pun berkat macam ni, kalau mulah babazing. Mulah babazing keberkat dia ke apa? Dia nak mari di Kabul, nak kereta pi pukul 12. Dia lewat sikit. Lewat. Kereta pi nak pergi tak boleh. Dia duduk rumah dia lagi, dia nak mutu mari. Nak pergi mari lah. Nak kereta pi pergi golak. Kereta pi pun nak nak pergi tak boleh. Nak pergi tak siapa masa pi nak pergi tak boleh. Boba pada ru mari pas siapa di Kabul, jinyok kaki sebelah nak kereta pi. Ya dah. Ni kat mana? Ni karamatan yang Allah Ta'ala wi kepada awliya illah. Tapi benda ni Allah Ta'ala nak beri pun, dia pilih orang. Lepas tu orang tu duduk mana? Buat amal semua, tidur kurang, makan kurang. Deh. Lepas tu kalau kita nak atik, kita nak buat. Dah kita kena buat. Lepas tu satu hari ni, jumpa dengan Fok Ita sendiri. Ni jumpa Fok Ita sendiri. Masa tu pergi Mahayah Bukit. Lepas tu ada satu orang tu royak. Ni Fok Harung dia sikit. Ni nak jatuh karamah ya Allah Ta'ala wi kepada awliya illah. Fok itu pergi minta nak jumpa dengan ayah bukit, nak terima amalan masa tu, nak terima satu amalan. Ya tak ayah nak wi amalan tak ingatnya. Amalan adalah selawat, lepas tu mai hajat, lepas tu dia tu seorang tu, dia main royak ke ayah. Ya, tak ada lah lagu kering nak mai tak leh ni. Pada kau jedak seluk, akak dak jedak seluk. Ayah tu tak ada mana, cuba pergi tengok molek itu ki Fok itu pun tengok tak ada. Kering kotel, kering bakal duk cebok ni, nak berkamu cebok, ku cebok. Minta tahu, kami alaga tu. Tak iya tak buat tahu. Ya buat tahu. Mungkin mi alaga ku noh. Apa pakaknya cedok, mung cedok, boleh sebekah, mu sebledi, ku sejebah habis Pagi royak kau tak iya ya tak iya. Habis ya. Habis. Apabila habis tu,
Ya tamu kita tengok molek kita ada molek. Star hujan tu mai gelap. Langit lituk dah. Gelap. Star hujan. Penuh laga. Ni kan ni. Ni orang panggil karamatan, kemuliaan yang Allah Taala wi kepada seorang waliullah. Lepas tu kali kita nak benda ni, kita kena buat amal. Mengaji buat amal. Rajin ngaji. Rajin ibadat. Lepas tu nak yaksa lagi. Daripada tuk keramat. Ataupun daripada tuk keramat yang Allah Ta'ala wi karamah. Mulah babak suh babak ni. Babak ok ni. Babak ok natu dah. Tapi pondok ni sungguh ti. Hak muasih yang pertama nama babak suh. Ni. Kalau nak tahu ceritanya, sini orang panggil asal buka pondok ni babak suh. Tuk tua babak ok. Tapi makruf dengan pondok babak ok. Tapi tuk tua babak ok ni yang bernama babak suh. Satu ketika. Dan satu ketika tu api makan bala makan pondok. Orang tua. Allah. Deh. Bahawa orang tua pondok dalam babo api makan pondok. Bala sekerat dah ni. Babo tengok api long. Babo tak nak buat ana. Babo make serba dia pusing. Lepas tu tak ada tangan nak ke langit. Tu baik mata sikit. Nah. Start ya tu helituk dah. Mari ngak awal gelak lu dah. Ni. Pusingkan serba. Lepas tu akad tangi, tu baik air mata, teriak dengan Allah Ta'ala. Serta tu, langit tu lituk jadi gelap. Setahu je turun. Ninggal ni, karamatan. Kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala wi kepada awliya illah. Nak wi dia mana nampak misal dia. Banyak berlaku tempat-tempat kita ni pun banyak. Banyak benar berlaku karamah bagi awliya illah. Wi dia mana nampak tu. Pada ketika hidup ada. Dan kemudian daripada mati mereka pun ada. Sebab tu tempat-tempat berkat jangan kita buat gaduh, jangan buat berak ikut gak weh. Sama pula dekat dia mau kata berkat aku nak cuba berak sikit aku beratuk ni. Kelik karet kak. Allah situ tak jadi. Allah sini tak ada. Wak gi tak mau tak nak buat tak leh weh tak tunggu ubat. Momo ni buat tak leh tak tunggu ubat. Hak nu buat tak leh tak. Kenapa? Kerana dia pergi penghina kepada kubur waliullah ataupun auliya illah. Karamah dia ni sabit semasa dia hidup ataupun semasa dia mati. Jangan buat main-main kalau dia mondok tak keramat aku nak terah berak tah ni kecing tah kepala kubur ya. Gitu sudah. Kelik karet bekak nak bersanding. Ni orang panggil karamah sabit selepas pada mati nah. Ada hak mari 3 orang, hak mari anak muda mai. Hak jatuh mai. Mari budak muda duduk kerja bakok atau main duduk jualan ni duduk jual di kuliah serau. Duduk jual air nampan betulah sebab memang tu jual air nampan. Lepas tu kok mana jual atik dak tu. Lepas tu kok mana. Lah ni jadi kecek sore. Lepas tu jadi sakai. Lepas tu jadi tak tahu jadi baik nak tahu. Pas marai dia mau mari pak tu bemak mari. Mak kita lepas tu mak mari ada ni. Kok mana ni? Oh, ya tu dia mulut tu kawai juga suri mau babo. Pano kok given ni dah hemat tak kecek dulu, tak tu kita dulu. Ya tu nak tu gitulah ya kata nombek kiu ya kata. Nak tahu nombek kiu. Lepas tu kok gi kok lain lah dulu ya tu demo kok gi 3 orang bomo dah bomo akik angin, meau. Bomo tak lawe. Kok gi motor bomo 3 orang tu motor kawai tak lawe penyakit budak ni kuat dah. Pas sore tu bomo gi jumpa Baba Fikri. Seorang ni pun pergi jumpa Abah Fikri. Tiga-tiga tu bomo semua jumpa kita belakang tolak kan. Memang kita belakang ni. Mari hak teruk-teruk. Hak jauh berapa panggil. Hak habis bomo. Hak mari kita. Mari 3 orang dah kita bomo tak sel belakang. Tak lawa. Jing hak di budak ni kuat dah. Pas malangnya orang dah. Hak bahasa jing malah kecak rak bodoh. Oh kalau tak sel lah. Hak ni kecak rak bodoh. Hak ni budak tino. Lepas tu kan pergi kena di sekolah jamu. Lepas tu pergi dah buat ngan di sekolah jamu. Lah ni jadi kecek sakit lah perut, sakit lah kepala. Lepas tu kecek rak. Lepas tu temu jinul kafir wa jinul muslim. Oi, anak muslim. Mun kafir muslim. Faham nama muslim budak karu je. Wah Allah ya Allah. Balik cik. Buat tepi tu lari bila. Lepas tu jadi hak nu tak khabar apa dah. Duduk berjerit tepi nu buat dah. Nah. Bawa ni jadi hak nu kecing hak jatuh tu. Tu best tak nak kecing ya tu. Kena takut kok tino ni. Ni kecak rak. Pai kita tanya anta jinnun muslim atau jinnun kafir? Ya ta ana muslim. Pas tu mu mai marah anta minal arab minal arab. Tak jing hak anu tak tahu ni. Kewak rupa Arab ke rupa Melayu tak tahu. Ni. Pelik-pelik weh. Tu sebab tu kafir ataupun jin. Kalau kata kafir kita nak seru yang masuk Islam lah malah.
Anta muslim, anta kafir atau anta muslim. Ya Allah, udkhul ilal Islam, masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau yang ngaku dia nak masuk Islam, kita ajar mengucap dia. Nah, gitu lebih kurangnya seorang panggil sambit bagi mereka itu pada ketika hidup dan pada ketika mati. Nah, mereka itu. Dan iaitu karamah ni. Karamah ni. Gapo dia karamah kemuliaan yang mencarikan adat, yakni yang mendedahkan adat. Makna adat kebiasaan yang tak berlaku lagu ni tu air kok jari, boleh jalan atas air tak bergelar, ataupun boleh terbang di tengah udara seperti bersisa, ataupun seperti siapa dia bersisa seperti kita tabal ambin ma'urak, ngajar atas bombing anak urip ribu-ribu, ngajar atas tengah udara duk sila atas udara beribu-ribu. Ni kawan ni, ni orang panggil tak berlaku pada manusia kebiasaan dan adat biasa tak berlaku. Tengok tu guru biasa boleh ngajar tahu udara, duk cakung tahu udara apa Pak dah. Ada ke? Tak ada. Kalau manusia kebiasaan tak boleh nak duk tahu udara, duk sila tak tu tak jatuh. Lepas tu boleh terbang. Ni tak berlaku pok kita. Tiada pok kita terbang tengok. Tak boleh nak terbang. Lepas tu teranak tak bukit bos sayap tengok tak ujung tengok. Jatuh tekak tapi nak jatuh footvolley, dia boleh terbang dengan jubah dia. Lepas tu dia boleh duduk sila di tengah udara, ngajar anak murid ribu-ribu seperti Barsisa dan Bal'am bin Ba'urak boleh ngajar anak murid macam ni. Ni orang panggil karamah yang timbul pada mereka yang mencari adat pada manusia biasa tak timbul. Yang nyata, ni yang nyata yang terang. Masalah karamah ni yang nyata yang terang timbul daripada orang yang soleh. Adapun nubuah, mukjizat, hak tu yang nyata yang timbul daripada Nabi. Adapun karamah ni yang timbul yang nyata daripada Nabi. Daripada orang yang soleh. Apa orang yang soleh? Yakni orang yang banyak buat ibadat kepada Allah. Dan jarang sangat jatuh maksiat kepada Allah. Tu orang soleh. Tu dobit luar. Siapa dia yang soleh? Yakni orang yang banyak ibadat kepada Allah. Dan kurang sangatnya jatuh dalam maksiat dalam deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dikatakan apa dia mak cai kewe. Itu dikatakan orang soleh. Iaitu yang soleh ni orang yang mendirikan, yakni orang yang menetapkan, orang yang bangkitkan segala hak Allah Ta'ala, yakni orang yang duk bangkitkan hak Allah Ta'ala tu dikatakan yang soleh. Habis kat tu. Dan wajib i'tikad bahwasanya bahwasa ada bagi Allah, baca bagi tu bagi Allah Ta'ala malaikat, ada bagi Allah Ta'ala malaikat, ada malaikat, malaikat Allah yang dijadikan dia daripada cahaya, dijadikan kita daripada tanah, jadi setan daripada api, tak lupa lah kan. Jadikan siapa dia? Jadikan malaikat daripada nurullah, cahaya Allah. Jadikan kita daripada tanah. Jadi jin dan syaitan jadi daripada api. Jadi pada api. Dan malaikat ni kita wajib kena percaya, i'tikad juga berpegang hati. Dan mereka itu malaikat tu. Mereka itu malaikat. Beberapa hamba Allah Ta'ala. Mereka tu kena kepada beberapa hamba Allah. Hamba Allah Ta'ala yang yang dipelerakan mereka itu, yakni yang dijaga akan mereka itu malaikat, yakni oleh Allah. Mereka tu maksum seperti Nabi. Nabi pun maksum, maka malaikat pun dikatakan maksum. Apa maksum? Yakni orang yang dipelerakan mereka itu, yang dijagakan mereka itu oleh Allah. Dipelera tak tahu daripada mengerjakan maksiat. Makna malaikat dikatakan maksum semacam Nabi. Nabi tak jatuh le dosa, maka malaikat pun tak jatuh le dosa. Siapa dia jaga mereka? Yakni Allah Ta'ala pelera dan jaga mereka tak jatuh le maksiat dalam neraka ke Tuhan. Lagi suci mereka itu, lagi bersih mereka itu malaikat. Suci dan bersih daripada sifat manusia. Daripada segala sifat manusia. Dia tak serupa sini. Maksum, Nabi maksum, ya maksum.
Tapi malaikat ia suci, ia lepas daripada bersifat dengan sifat manusia, segala sifat manusia. Adapun Nabi, Nabi bersifat-sifat manusia. Makan, minum, tidur, bining, boleh anak, jalan, berkelala. Tapi sifat manusia pun tidak mencacat dan mencederakan martabat Nabi dan Rasul. Ada pun malaikat maksum, tak jatuh le dosa. Tapi malaikat tak bersifat dengan sifat manusia. Tak makan malaikat angkat tak? Tak. Minum tak? Tak. Tidur tak? Tak. Jalan apa kita? Tak. Bining baik kita? Tak. Ada jatuh ke? Tak. Tina tak malaikat? Tak ada jatuh, tak ada tina. Tapi malaikat saat itu tak makan, tak minum. Lepas tu ia kenyang dengan apa? Malaikat ia kenyang dengan kata Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Hei, sebab tu Tuhan boleh buat belakang. Orang ni kenyang dengan apa? Kenyang dengan makan batal ladi. Ia ni kenyang dengan apa? Makan ubi. Pasal kita kenyang dengan apa? Kenyang dengan nasi. Kalau kufur Afrika tu kenyang dengan apa? Kenyang dengan makan ubi tela. Tuhan boleh buat belakang bagi seorang tu hidup kadang-kadang dengan ubi tela. Kadang-kadang seorang ni orang panggil hidup dengan makan kerupuk. Kadang-kadang seorang ni makan kepala kerupuk. Seorang ni hidup kenyang dengan makan nasi. Lepas tu kali ke Isan, kenyang dengan makan pulau. Ada seorang budak Islam masuk Islam yang hidup dalam. Makan nasi lapai pinggir tu aku tak rasa apa. Tak rasa apa no? Tak ada rasa kenyang. Buyuk bol lapai belah kok ni nanak we dia cukup mai po. Yang ya mai dai le mai dusak rai le. Wahala puluk dia sepinggir, maka stagret. Oh ni lah, rusuk si tacingnya dah. Mana? Tu hewe kenyang dia dengan sebab pulau. Pas kita tu hewe kenyang dengan sebab apa? Sebab nasi. Ha, lepas tu malaikat kenyang apa? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Dawa kerek. Kenyang dengan subhanallah, alhamdulillah. Bagi kita kenyang dengan nasi. Pada mana kenyang dengan apa? Dengan baca, tak? Subhanallah ataupun alhamdulillah. Demo ni kenyang dengan apa? Makan ubi telo. Lepas tu demo tu kenyang dengan makan pala kerupuk. Ada, pas tengah ada budak kan? Takkan nasi. Tanya mak, ya tak kasih amanah dah mak. Ya tak, anak ya 3 tahun, kat 4 tahun, tak ada makan nasi. Ya tak? Makan tu pergi cuci. Bos buat nasi boleh meluk. Oh. Pas hidup tak? Hidup. Pahala ni hak tua biar cikgu dek lah. Tahu kek dekat Muh Beno tu. Dia biasa duk ngajar sini dulu. Pafok ni poyor pisah. Tak agak dia pergi jalan ngajar kena cari roti suku dia. Bahari tu dia puasa malu demo dia tak kuasa nak makan lak nasi tu. Pada mau cedek lak gula dia mau lak cedek nasi. Makan sutar boleh semuluk 2 3 4 mulut tak. Semua tu baik. Mana? Tak boleh makan. Ni orang panggil tabiat ya tahwi tu tak sama. Dah, malaikat angkat tak? Dah. Malaikat angkat tak? Maka la ilaha illallah hul malikul haqqul mubin la ilaha illallah. Ni malaikat angkat muka ni. Makan tak supa. Mak angkat apa mak? Mak angkat apa? Makan buat anak jetik. Mak ni. Parih mu angkat parih. Jangan nasi. Gamu ni mu angkat buah nak tuang hantar kucing. Dah tengok situ nah. Sama-sama mereka itu suci daripada segala sifat manusia. Malaikat bining dah weh. Tak bining. Malaikat ada tino tak ada. Jatuh tak ada. Lepas tu gapo dia? Pucai ke mecai, puying ke mecai, katei. Tak. Katei pun bukan. Tak. Nah jatuh pun bukan tino pun tak ada. Mana tu jatuh tino tak ada sifat ni di malaikat. Apa bining? Ya nak bining, ya kena ada anak-anak ada cokai weh. Ya kena ada apa? Kena ada ni. Gawa kecil-kecil mudah. Duk gawa. Anak burung kruk ya kena. Pasal malaikat tak ada mula, pasal nak bini buat apa tak ada mula. Pasal nak belaki kena ada benda apa boleh galau dah kan. Tak ada mula faham tak? Tu dia tak ada di mula-mula, kita bini belaki lah dia ni. Dah. Kemudian mereka tu tak bersifat-sifat manusia dan mereka itu amat banyak sangat-sangat malaikat. Banyak setara mana? Banyak malaikat saat itu tiada mengetahui dengan bilangan mereka itu. Bilangan mereka tak boleh nak tahu. Banyak mana tahu muka bumi? Dah. Tak boleh tahu. Makhluk Tuhan paling banyak sekali di atas langit ni, di bawah hukuk langit, di atas bumi hak banyak sekali. Ialah kena pada malaikat. Tulis. Nombor 1, makhluk Allah Ta'ala paling banyak sekali yang ada di atas langit, di bawah langit, di atas bumi ini, di sungai di mana, ialah malaikat. Orang panggil makhluk yang paling banyak nombor 1. Dan pula makhluk Allah Ta'ala yang paling banyak nombor 2 ialah kena kepada jin-jin dan syaitan. Tulis itu 2.
makhluk, kejadian Allah Ta'ala yang paling banyak hak nombor 2 ialah kena kepada jin dan syaitan. Makhluk Allah Ta'ala yang paling banyak nombor 3 ialah daripada manusia. Ni 3 golongan ni orang panggil makhluk Allah yang paling bertapak dan banyak sekali di bawah kut langit, di atas langit ni. Tu dia. Tapi orang panggil malaikat tu banyak sekali. Sebab malaikat kita demi asmaya tu. Titik tak malaikat. 2 titik tak jadi malaikat. 4 titik jadi. Merangka air mani. Air kita ambil asmaya jadi malaikat. Orang mani junub kena dengan syarak. Maka tiap titik air mani junub jadi malaikat. Sebab tu banyak tu. Nak orang ambil asmai. Berapa titik? Puluh titik, puluh malaikat. Kalau puluh titik, 100 titik, 1000 titik. Semua air wuduk. Hak yang ambil tu, ia jadi malaikat-malaikat. Lepas tu orang mandi junuk lain muka bumi ni. Berapa orang, berapa ribu orang sehari. Maka semua air mandi tu, ia mandi junuk dia tu, ia jadi malaikat-malaikat. Sebab tu makhluk Allah Ta'ala yang paling banyak sekali ialah dikatakan malaikatun. Yang kedua, jin dan syaitan. Yang keempat, makhluk dikatakan manusia. Lepas tu makhluk yang ada di atas langit, bawah hukuk langit, di atas bumi ni, berapa? 18,000 jenis makhluk. Tulis situ. Semua kejadian Allah yang ada di bawah langit, di atas langit, di bawah hukuk langit ni, di atas bumi, berapa semua? Yakni 18,000 jenis daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Allah Ta'ala jadi. 18,000 semua itu orang panggil duduk di bawah cara Allah, duduk di bawah retah Allah, duduk di bawah milik Allah, bawah retah dan milik Allah Ta'ala. Dah. Malaikat Allah Ta'ala saja yang tahu bilangan mereka, tahu masalah keadaan mereka. Nah, dan bahawasa kepala mereka itu, kepala malaikat tu, kepala malaikat, ketua malaikat yang kita tak tahu bilangan malaikat Allah tu berapa orang pala-pala. Iaitu yang kata mereka kita empat, mana empat? Iaitu kepala ketua malaikat empat ni pia tak? Pertamanya Jibril. Yang pertama Jibril. Boleh baca belakang tu, boleh baca Jibril. Boleh baca Jibrail. Ni orang panggil luah ajam. Jibril ataupun Jibrail. Ni kepala malaikat. Dan Mikail. Ni setengah daripada siapa? Ketua malaikat. Jibril kita ada tugasnya. Nanti waktu turun wahyu daripada Allah. Kepada Nabi-Nabi. Dan Mikail, ni ketua malaikat juga, kepala malaikat juga. Jadi tua, kepala, warna bagi malaikat. Siapa dia? Mikail. Tugas Mikail, yakni nanti waktu turun hujan dan rezeki kepada makhluk. Baik tak? Tugas bagi Mikail apa? Yakni nanti waktu turun hujan. Hujan barat, hujan bah, ya waktu turun. Lepas tu ya waktu turun rezeki kepada makhluk. Yang ketiga, siapa dia? Ialah kena kepada, Israfil. Israfil tugas dia nanti apa? Siup sunah sangkala. Skala yang pertama, sangkala yang kedua. Dan Israel. Dikatakan tugasnya nanti nyawa manusia. Tengok. Maka wajib kita etika. Apa farak di antara antara mukjizat dengan karamah? Tak situ dulu. Batagi kita tulis pakar-pakar dan sepakai dah sepitah lalu. Gapo ni farak dulu. Namun tak payah gaponya al-farqu bainal mu'jizati wal karamah. Tengok sini. Gapo beza di antara mukjizat dan pula karamah. Hak dalam mata jarata wa mu'jizatuhu kasiratun ghurat minha kalamullahil mu'jizul bashar. Tengok. Al-farqu bainal mu'jizati wal karamah. Kalau orang tanya kita, kapung kita tanya kita, hey, karamat dengan mukjizat ni apa perbeza, apa farak, gapo kita nak faraknya? Nak tak apa orang panggil nak banyak dia tah. Mukjizat lagu mana, karamat lagu mana, nak beza kok mana? Pak kita nak jawab tak boleh, dia kita tak reti. Kita tak tahu kok keramat tu bagi panggil baik ni. Patu mukjizat baik ni, mukjizat. Pak kita nak farak tak boleh. Kita farak mudah-mudah mukjizat perkara yang berlaku pada Nabi dan Rasul. Hak tu mukjizat. Dan karamah, yakni perkara pelik juga mencari keadaan pada adat kebiasaan manusia biasa, tak jatuh benda ni.
Apa dia? Yakni yang berlaku pada awliya illah ataupun berlaku pada fok-fok wali orang soleh saja berlaku jalan atas air tak gelap, jalan laut pun boleh. Kadang-kadang air masing ya siup baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, air masing ciak-ciak dalam ni. Yo gitu pila lain tak ada, maka dia mau ambil air masing semai segelas dia. Mu nak minum kan lapar air doa we ya tutu wali ataupun orang soleh, maka yo ambil air segelas ya siup bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahim siup tu. Air hak masing tu jadi tawar. Ni kau ni karamatan orang panggil kemuliaan. Kan mana faraknya? Mukjizat wa ya amrun khariqun lil adati. Perkara mencari adat. Adat biasa tak berlaku. Mana seperti belah bulan, seperti belah laut oleh Nabi Musa, seperti perubat orang mata buta celik-celik semula, celak-celik semula. Nabi Isa nak ambil sapu mata ya ni buta, haris buta mata. Ya ke sapu ya hayyu ya qayyum ya wahidu ya ahadu ya fardu ya samadu, mata tak boleh tengok, mata tak gari. Ni orang panggil mukjizat. Tapi mukjizat ni perkara yang tak berlaku. Kebiasaan adat tak berlaku. Adat biasa kalau orang mata buta tak gari dah. Orang bala putih habis kot tangi kot muka. Dek gitu makan ubat tak hingga dah. Tapi Nabi Isa pergi sapu pernah deh. Hak bala putih tu jadi hingga. Lagi pula orang panggil mencarikan adat ma'ad-da'wah. Serta dia mengaku, dia berdakwa, dia mengaku kawa. Bin nubuwati kata dia jadi Nabi. Dalam berlaku belah bulan. Dalam berlaku katakkan laut. Dalam berlakukan sapukan seorang mata buta. Dalam cerita ana Rasulullah. Aku satu utusan Allah. Ana Nabiullah. Dalam berlaku mukjizat belah bulan. Dalam berlaku tu baik macam kau jari. Yang ngaku ana Rasulullah. Tema'an da'wa bin nubuwah. Ni orang panggil mukjizat itu. Mukjizat satu perkara yang Allah beri kepada Nabi-Nabi dan Rasul. Berlaku benar ni di Nabi. Tapi benar ni tak berlaku pada manusia biasa. Tak berlaku adat biasa. Supaya jadi memperkuat kata mereka itu jadi ke Nabi ataupun mereka jadi Rasul serta ke serta mukjizat sana. Jadi kuat. Ada mengakuan jadi Nabi dan Rasul bermakna orang jadi Nabi dan Rasul dalam hal keadaan berlaku mukjizat seperti keluar dari ke keluarkan air dari jari. Keluar air dari jari. Dah. Serta mengaku jadi nubuah. Air tu baik jari cah dah tu baik air. Nabi celuk tangi le batik, maka sahabat akak minum 2 3 40 kenyit yak cerik. Krai. Alhamdulillah. So pun minum kokong krai kenyit. Lepas tu Nabi waktu baik jari dia daripada air tu, dia kata ana Rasulullah. Dalam berlaku mukjizat serta dia mengaku kata jadi Nabi. Inilah orang panggil mukjizat. Ada pun masalah karamah. Perhatikanlah. Karamah ialah apa? Ya amrun khariqun lil adati. Perkara mencari adat juga tak berlaku. Benar ni. Manusia biasa tak berlaku. Adat biasa tak berlaku. Mana? Kalau adat biasa manusia jalan tak air, gelas. Manusia saat ni tunggu api akan terhangus. Tapi dia ni tunggu api. Duk api. Duk senyum api. Hei, wait, apa itu? Ni orang panggil perkara tak berlaku pada adat. Dia geduk api tak ada kan? Dia mau tunggu tengok. Jadilah. Dia ni tunggu pas tu. Ni. Goreng sikit pun tak ada. Lagi pula orang panggil apa? Baju cari sikit. Tapi tunggu api. Cuba mu tengok. Jadi dah. Untuk orang kan habis kamu kan. Dah supaya orang-orang tu dah kereta mari pas dia duduk tengah ni kereta gudang lek ni mari kereta nak mai tepuh dia pelaga pom kereta gudang palah tu. Dia jalan tu tu baik. Tuai luka sikit besar tik cicak tak ada. Besar pasir sutik, goreng sasik kuku. Kuku tak ada berdarah, tapi baju copis tuai tak ada dia nak. Ni karamatan. Tapi orang panggil benda ni iaitu kemuliaan. Tapi dia tak ada dakwah jadi Nabi. Pergi timbul tu, kereta tepuh dia dah. Dia mahu tahu pocik kena tepuh kereta hancur nak pocik ada dia nak. Alhamdulillah. Tak ada takut ni Nabi ni. Tak. Dia tak mengaku dia jadi Nabi. Tapi kemuliaan yang Tuhan beri kepada orang yang dikasih. Tandaannya kata Tuhan kasih. Kata Tuhan kasih dia, maka Tuhan beri satu perkara yang istimewa. Iaitu karamah. Kemuliaan. Keramat. Tetapi dalam kemuliaan keramat itu serta orang yang soleh itu tiada mengaku jadi Nabi dan Rasul. Seperti berlaku karamah pada seorang guru kita di Fatani. Iaitu Baba Zimbala. Kata pi pura belah duk pong. Fok-fok nak tu wak. Fok-fok duk jaga kata pi tu. Ngano tak lagi kata pi ni. Pong. Ngano nu Baba Zim duk mohya. Baru nak kaya nak mutu dia mau mari. Lepas ni motor masuk siapa dah 12 ni kan. Kereta api tak tubik lagi. Kereta api tak tubik. Bang. Baba Zimbah saat itu mari siapa di testing dia kabu tu. Mari dia motor baba nak siapa ni. Baba pun naik Allah kaki sebelah nak atas kereta api. Bawa pergi naik.
kata pipo bertolak selalu dah. Ni apa? Karamah yang berlaku dak pada manusia biasa tak berlaku. Nah, lepas tu masalah malaikat. Malaikat ni kita tahu satu hamba Allah yang maksum, tak berdosa, tak jatuh la ya'sunallah. Mereka tak berdosa dengan Allah. Mereka Tuhan jaga, tak jatuh le dosa walaupun sikit besar lu tak dosa. Nah kita, tak dosa ni tagih dosa. Lah ni duk ngaji tagih kata kok orang. Lah ni duk ngaji kadi tagih jadi kok lain. Nah, tagih tu baik luar kok ni wakak hati kok lain dah. Kita Tuhan tak jaga jatuh le dosa. Tapi fok ni tak jatuh le dosa sebab Tuhan jaga maksum. Dia serupa dengan Rasul, serupa dengan Nabi. Nah, para malaikat cuma tempat tak serupa maksum tu sama maksum. Tapi cuma sifat tak serupanya. Rasul bersifat dengan sifat manusia. Makan, minum, tidur, bining. Tapi malaikat tak bining, tak minum, tak makan, tak ada keluarga. Nah, tapi malaikat kita kata kecek mudah-mudah makhluk yang paling banyak ialah para malaikat. Yang nombor 2, syaitan. Syaitan dan jin banyak tak banyak. Kita tengok, Nabi kata mu tengok rupuk hijau di atas muka bumi setara mana, makhluk syaitan dan jin qadar tu. Banyak sikit dah. Mu tengok benda hijau, lek tu hijau, lek ni hijau, kok tu hijau, kok ni hijau. Tengok tahu bukit hijau habis. Maka hijau yang hak mu nampak di atas muka bumi, itulah makhluk yang bernama syaitan dan jin. Nombor 2. Nombor 3 ialah manusia. Lepas tu makhluk semua di dalam muka bumi di bawah hukuk langit ni. Berapa? 18,000 makhluk. Berapa? Daripada sumuk. Sumuk gata, sumuk apa jenis pula? Sumuk gata, sumuk liar, sumuk api. Berapa perkara? Sumuk ada pula sumuk liar, liar kita tengok. Sumuk gata kena power pedih weh. Pas sumuk api pun kalau jadi gudih kita. Nah. Sumuk apa jenis sumuk? Lepas tu kalau kerengga banyak pula. Mudan je. Mudan cak hitam pun ada, cak merah pun ada. Lepas tu belalai pun banyak perkara, belalai halus, belalai besar. Teh. Lepas tu kita gapa lagi. Nah, kita tahu ibu kundo. Ibu kundo kenal tak ni kundo? Saya tengok tak kundo? Doleh tanah kan saya tengok tak? Ya doleh tanah kalau kita yang budak-budak dulu zaman budak-budak ni, kuku ya lubai ya leh ibu kundo. Saya tengok tak? Cari kenal tak cari? Pok gedak tak kenal dah cari. Kenal tak cari? Lepas tu kabocin, kenal tak? Tu makhluk dah tu makhluk tu kabocin. Lepas tu kabocin iya, kenal kabocin iya? Ada mengenal apa kabocin iya? Tak kenal. Kenal tak? Pasal tengok kabocin. Paloh po gajah. Kabocin. Kabocin iya. Lepas tu kabur apa? Kabur busuk. Lepas tu orang panggil apa? Kesing hak bau busuk dah. Lepas tu ria kenal tak ria? Buat betul. Tu beria. Makhluk tu tak? Makhluk tu tu makhluk tu semua 18,000 tu orang panggil banyak sangat. Lepas tu gimana? Ria. Bocin. Lepas tu pelanduk, landuk. Banyak. Landuk, kucing, kucing, anjing. Banyak tu makhluk tu berlaku. Apa lagi makhluk tu? Ayah ada banyak bahasa. Ayah kape. Ayah kape pergi buat jangok. Tubai nak tahu apa. Ayah pupuh buat belaga. Bahasa susah melaga ayah mak. Sebab ayah berapa ayah pupuh belaga. Saya tak biasa belaga ayah. Mak biasa taruh ni nah. Ayah tidur lah kelamu, mak tidur luar. Buat belaga ayah. Tua tu jangan tidur luar. Mak dia belaga ayah. Tua tu jangan tidur tek di nyamuk. Nah, ayah tidur dalam kelamu. Nah, ayah pupuh, ayah kape, ayah betong. Nah, patut biar ayah betong. Mak ayah betong mak. Ayah betong mak nama ayah betong mak. Ayah besar dah. Patut ayah betong, patut ayah apa lagi? Ayah sorga orang panggil ayah erang. Pala bulu tak ada. Ingat? Pala ni ada balung. Dah, tapi tekak tak ada bulu. Orang panggil ayah erang. Erang. Pasal panggil apa? Kan banyak pula menata gajah. Gajah tu gajah ada je. Orang panggil gajah ke apa? Gajah punah. Lepas tu gajah pasal gading besar, gajah halus. Lepas tu ada banyak asal pula gajah tu. Pasal tip besar, tip halus ada juga. Gajah. Lepas tu ada apa? Ada pula masalah jirak. Nah, tekak panjang. Tu makhluk tu yang belaka. Kuda malai, kuda tamada. Ada belaka kuda putih, kuda hitam. Nah, banyak makhluk Allah Taala. Burung. Apa perkara? Burung sinik. Apa mana-mana perkara dah. Sinik go 1,000, 2,000, sinik halus. Dah. Pawang buat tegau, buat teriak ketai. Cak. Tak budak-budak kita dok teh kan. Kita orang panggil ngangkat orang panggil Pak dah. Tak kan gitu kan pada tak ingat dah lama doa lama kan. Bun tiak ketai. Apa kita nganggut tak benar pasti kita cedek tiaga teh ciding. Baik noh dama di bukit Maiwak teh ciding. Hak kita galak. Cek halaman hidup suruh apa? Kena ke? Kena getah kita. Klik mik boh le hari dah. Fak ngangguk orang.
tak ketai cuak punah. Lepas tu burung apa buat tubung tiap umur. Oi, berapa kira lah banyak. Daripada makhluk-makhluk Allah tak ada bila tak boleh. Pai ikan lelaknya no. Ikan yu tak ikan yu, ikan pau tak ikan pau, ikan bau tak ikan bau. Lepas tu ikan apa lagi? Ikan narak. Ikan sepak. Ha. Pai banyak-banyak. Lepas tu dah bawah ke mana? Bawah patan ada pak karang tak pak karang. Makhluk dah ni. Makhluk. Pak karang tu pakai nyelai kalau kita pergi ke lipik dah. Ha nyelai pakai tu pah tengok. Oi, suai cincin weh. Ke? Pak karang yang ada di patak laut. Bunga patu ikan tu asal jengok siapa? Ikan buluk mangga. Hak jangok-jangok. Duk tengok mai jalan kok lipik hak jangok kali. Kalau pergi lipik Allah, supaya duduk dalam syurga. Sebab tu Pak kata Jannatul Ardi. Di bombing taning kawasan ni bombing kita ni lah. Orang panggil Jannatul Ardi. Bombing ke apa? Syurga di muka bumi. Dah. Kalau kita kira lipik dengan apa? Dengan pipi, jangan lipik. Pipi molek dah lipik, air molek lagi. Tu tengok ke apa? Qudratun ataupun ayatun min ayatillah. Satu kekuasaan yang indah yang jadi oleh Allah Ta'ala. Askat tu lah. Kamari kata wallahu a'lam. Janganlah wah. Tengok Pak Karan nyelai pelah tengok. Tengok dah. Mula-mula tak berani nak nyelai. Takutnya cekong di kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni pula dah. Dia katanya. Dan wajib. Apa dia ni? Dan wajib pula kita iktikad ada syurga negeri nikmat yang kekal selama-lama. Dan wajib pula apa pula seperti iktikad oleh kita akan siratal mustaqim tu yang dipasang akan dia diguna di atas buluk dengan kojah ni. Tu kita. Dan wajib pula kita iktikad kita berpegang ada syurga, adanya syurga. Syurga. Syurga ni kita tafsir dah itu yakni kebun-kebun yang diendang akan jadi aneh-aneh dengan pokok-pokok kayu. Siapa yang nak pokok kayu banyak le syurga, syurga kita pokok kayu banyak. Duduk saja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Timbul pun sana syurga kita. Sebab Nabi kata kalimatani khafifatani sakilatani fil mizan. Dua kelimah yang ringi sangat. Yang ringi rapung. Kalimatani khafifatan. Dua kelimah yang ringi. Dua kelimah yang mudah. Tapi sakilatani fil mizan. Beratnya, timbanginya ketika tak di atas neraca. Mana? Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Oh, ringi. Mudahnya dua kelimah ni. Tapi beratnya ditimbangi mizan. Dah syurga ni negeri. Ialah satu negeri. Ni'mah. Negeri nikmah. Negeri orang panggil bersedak-sedak. Di mana nikmah? Negeri nikmah. Yakni negeri bersedak-sedak. Yang kekal selama-lama. Seperti barang yang dinyatakan dulu itu. Dan adalah syurga itu 7 lapis. Syurga ada 7 lapis. Ada 7 pintu Cang 1, cang 2, cang 3, lapis pertama, lapis kedua, lapis 3, 10 rumah kak. 7 lapis. Ada rumah 3 lapis, ada rumah 8 lapis, ada rumah 20 lapis, ada rumah 40 lapis, ada rumah 100 lapis. Tapi syurga yang Allah Ta'ala cedek kepada orang yang beriman, yakni 7 lapis. Tengok. Allahu Akbar. Yang lapis ni 7 lapis yang berhampiran. Sebab tu orang duduk dalam syurga tu, orang panggil lapis-lapis dia duduk dekat-dekat. Munan syurga apa weh? Kawai jannatul adning. Demo jannatul khuldi. Demo jannatul firdaus. Tapi syurga yang paling tinggi sekali ialah dikatakan jannatul apa? Jannatul firdaus. Itu lapis paling. Lapis pertama. Lapis pertama. Kita tak lapis pertama. Dah. Lapis 2. Lapis 3. Kita tak nak milih bawah lu. Deh. 1, 2, 3, 4, 5, ni 7. Hak ni tinggi kali ni. Hak ni nama apa ni? Hak ni jannatul firdaus. Ni syurga VIP. Pak nak asal ni VIP ni? Pak malah maya? Pak malah maya boleh masuk Jannatul Firdaus. Ni orang panggil kecek kalau hotel kat VIP. Orang panggil hadal. Lepas tu dalam dunia sebutir ni orang panggil, apa dia? Rong rank hak paling paling satu, rong rank paling satu apa? Orang panggil rong rank VIP. Hong VIP. Kalau kita kata kalau dak Masjid Haram tu, kalau J tu. Orang Arab duduk depan tu kan kalau kita tahu
Tahu tak bilik ada di depan jeb besar tu, tinggi jeb besar tu 904 meter, lepas tu bilik besar tu semua tu ada ngahang, ada kedai jual makan, kedai jual kain baju, jual jet, jual selipar dah lah kau. Tapi dalam tek tu ada 1000 bilik, ada hang VIP, ada hotel ada di sofa tu ada VIP. Lepas tu VIP tu kalau nak sewa suatu malam tu nak duduk VIP nak nampak apa? Baitillah duk orang duk tawah tu. Ya arak duk tu. Kena bayarnya nak weh. Semalam ni 100,000. Sang neng, mengai neng mana sang neng. Tapi hak bawah sikit 10,000, 15,000. Tapi hak nombor satu kali ada belakang ngasak wainam tatu apa ini? 100,000 kena sewanya di situ. Tu orang panggil bilik VIP. Dalam dunia lah ni dok marahnya hadau. Tapi ada hotel so nanti siapa orang panggil bukan hadau, hukdau. Ada stay. Mana? Ialah ada di Brunei. Semua dalam dunia lah ni hadau lah kau situ Mekah hadau, sin hadau di Indonesia di siapa pun hadau. Tapi ada hotel selagi orang panggil hotel hukdau. Yang ada di mana? Yang ada di Brunei Darussalam. Apa tu? Syurga kita nak masuk ni syurga Jannatul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Khuldi, Jannatul Adni. Ni dia panggil pengkat je tak sama. Itu mengikut di atas amalan seorang. Nah, masing-masing. Lepas tu, lapis-lapis ni dekat. Sebab tu kalau kita duduk dalam syurga ramah-ramah kita apa, sangku seorang tu duduk mana weh? Ingat kok dia atas dunia biasa duduk bersaing, biasa duduk makan sekali, duduk buah sekali, kelo sekali. Dalam ni tak ada temu lagi ngai duduk balik kok mana? Deh. Lapis-lapis yang berhapir. Dan yang terlebih afdalnya, afdal syurga. Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ni kita katakan syurga yang paling lebih sekali. Lagi pula yang nombor 2 di bawah arash. Makna tu Jannatul Firdaus ni arah duduk atas ni. Makhluk Tuhan ni, makhluk Tuhan hak besar ni. Orang panggil hatak apa ni? Ni orang panggil orang panggil sathul jannah ataupun orang panggil sutuh syurga ataupun perabung syurga di akhirat esok apa dia? Ialah arash ilahi. Lah ni perabung yang kita duk tahu ni, gapo perabung kita? Ialah dikatakan as-samawatu. Dikata as-sama dikatakan sutuh dunia. Agak panggil sathud dunia ialah langit. Tapi surtul gapo? Sathu al-akhirah wal jannah ialah kena pada arah. Latah perabung ni ialah arah. Kemudian Jannatul Firdaus, dia satu syurga yang paling tinggi martabatnya, maka ia duduk di bawah arash ilahi. Terpancur daripadanya terpucuk. Terpucur daripadanya daripada arah segala matiaga apa? Mata air. Terpancur. Mana gini ya? Di bawah arah tu terpancur daripada arah segala mata air syurga. Terpancur daripada Jannatul Firdaus. Segala mata air syurga yang mengiringi akan dia pada kelebihan Jannatul Adni. Mana ni? Syurga Jannatul Firdaus duduk bawah di arash ilahi. Maka terpacu, termengalir di bawah ni oleh air mata. Gapo? Air mata daripada sungai, 4 sungai yang ada di dalam syurga. Sekat tu dekat mana kata wallahu a'lam. Bakar ni sikit, macam ni sikit. Habis sekat tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahsaniha, dan setengah daripada seelok-elok hadis. Al-ahadis wal asar, perkataan sahabat. Marawaina, barang meriwayat oleh kami akan barang hadis fi sahihi Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni daripada Abi Hurairah nakal daripada Nabi. Nabi katanya anna rajulan, sesungguh bahasa seorang laki-laki, seorang jantan, seorang laki-laki, zara mengziarahi ia seorang laki-laki, akhallahu akan saudara baginya. Seorang laki-laki ya ziarah saudaranya. Ya tu baik mengunjungikan saudaranya, ya tu baik ziarah pergi kita duduk pondok ni, maka tu baik le pondok tu pondok rumah tu baik pada nak pergi ziarah sang kita duduk di tani. Gapo ziarah? Yakni nak mengunjungi, nak memelihai akan saudaranya. Kata yang menziarah akhallahu akan saudara baginya di mana? Fi qaryatin ukhra, yakni pada kampung yang lain. Maknanya duduk kampung Punjawi, nak pergi ziarah saya duduk di kampung Nayu Bakar, ataupun duduk Punjawi nak pergi menziarahi mengunjungi saya duduk di Sting. Masalah.
Nabi kata fa arsadallahu ta'ala, maka memperduduk gapo arsadallah, yakni makna kata memperduduklah akan dia oleh Allah Taala ala madrajatihi, di atas gapo dia Allah Taala memperduduk dan mengutus akan bagi seorang itu satu malaikat tanah arsadallah fa arsadallahu Taala, maka memperduduk ada memperletak oleh Allah Ta'ala ala madrajatihi, di atas tempat kedudukan baginya, bagi seorang yang nak ziarah bagi saudara dia. Tuhan memperduduk di atas tempat kedudukan bagi saudara ataupun seorang nak ziarahkan saudara dia, duduk ke? Malakan satu malaikat. Misalnya orang ni duduk tak kereta. Nabi kata, kita ni Nabi buat banding ni. Orang zaman itu ada seorang laki-laki nak pergi ziarah ke saudara dia, nak pergi mengunjung saudara dia yang ada di kampung lain. Lepas tu Tuhan hantar satu malaikat hidup kali dengan dia. Hidup dengan ziarah. Kalau kita duduk tak kereta nak pergi tani, maka Tuhan akan utus satu malaikat hidup sekali dengan kita. Dan memperduduk Allah Ta'ala akan satu malaikat sekali dengan orang nak pergi ziarah saudara yang ada di tani. Supaya laki-laki ni yang nak pergi ziarah saya di kampung lain, maka Tuhan pun hantar satu malaikat. Tapi nampak tak nampak itu Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita kena ingat hak Nabi royak, kita nak pergi ziarah, niat nak pergi ziarah tok guru kita, ziarah sayang kita yang ada tani, yang ada di hajar, maka Tuhan hantar selalu satu malaikat duduk sekali kita. Lepas tu kata nak tengok apabila malaikat tu hidup sekali kita, tengok Sanusi jangan duduk neraka. Lepas tu katanya malaikat saning falamma ata alaihi, maka tak kalau datang ia malaikat alaihi ay ala rajulin, qal berkata malakun hak Tuhan mari duduk kali dengan orang nak pergi ziarah saya ni. Malaikat tanya, qal berkata malaikat aina turidu, soalan di mana mu nak gini, di mana mu kana nak gini. Qal berkata ya ar-rajul uridu akhalli, aku nak ziarahkan akhan saudara bagi aku. Di mana? Fi hazihil qaryah, di dalam ini kampung. Aku nak ziarah kasan aku di kampung ni. Dah. Sekat dulu kamu dia kata wallahu a'lam, panjang dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ajalatu fa innaha al-ma'na ar-ratibu fil qalbi al-ba'ithu 'ala al-iqdami 'ala al-amri bi awwali khatirin duna tawaqqufi fihi wal istitla'i minhu. Ayat kata wa ammal ajalatu, dan ada pembermula gaduh dan lorak. Kita gaduh lorak di dalam wa amma dan ibadat kepada Allah Ta'ala. Wa amma dengan gaduh-gaduh. Baca bismillah pun gaduh-gaduh. Rokok pun gaduh-gaduh. Masalah. Jadi bergaduh dan lorak dalam wa amma ibadat ni, apa dia? Masuklah semaya Pak Allahu Akbar. Baca saat ni tak ada tomak nino. Baca dengan tak ada terti, dengan janguk, dengan juik dak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Baca dengan gaduh. Rokok pun gaduh. Tidak pun gaduh. Masalah. Kalau baca Quran pun dah tak ada tajwid dia panggil. Itu dia. Wa ammal ajalatu fa innaha, maka sesungguh bahawasanya al-ajalata ni, gaduh dalam wa ammah, lorak dalam wa ammah ni, al-ma'na ratibu, ialah satu pengertian ataupun satu maksud kesimpulan. Ar-ratibu, yang tetaplah ia makna. Makna kata gaduh lewat amal ibadat, satu makna, satu pengertian, satu maksud kesimpulan. Satu makna tu yang tetap. Ratib, yang tetap ia, yang tegak ia, fil qalbi, di dalam hati seorang. Makna tu sifat gaduh ni dia bukan mari mulut, ia mari di hati. Gaduh le amat mari di hati. Gaduh rokok ya mari di hati. Gaduh tidak ya mari di hati. Gaduh pada baca mari di hati. Dia panggil wa amma dengan gaduh-gaduh. Satu perkara yang terikatlah ia dengan hati. Lagi pula makna yang menetap, yang tetaplah ia dalam hati. Lagi pula orang panggil makna ni al-ba'isu, yang duk membangkitlah ia, duk menyeru ia makna ni alal iqdami, di atas suruh kita menterpa dan menujui dan menghujung alal amri, di atas satu kerjaan.
makna yang tetap dalam hati, dan makna ni juga duk mengajak kepada kita, suruh kita buatkan satu kerja saat itu bi awwali khatirin, dengan awal telitah seh. Permula telitah cah lalu dah. Tak ada kira tu benda tu kena ke tak kena, rokok tu kena ke tak kena pesening, tidak ataupun takbih kena baik ni tak kira, asal kebih sudah. Dah. Awal telitah seh lagu mana, buat lalu dah. Apa kita dia tak mengaji suti je boleh buat belaka. Orang takbir lagu ni, ya kita takbir Allah gitu. Orang rokok lagu ni, ya kita rokok tinggi bet tu. Sebab dia tak reti. Lepas tu dia gaduh lah amalan orang rokok, supaya papai sekeping lagu tu, ya tak rokok kau datu ya. Bobo tunuk ya. Ni orang panggil gaduh lah amalan satu makna yang terlekat, yang tetap dalam hati. Dan makna ni juga duk seru seorang suat kerja tu, awal-awal cerita saya. Tak ada hati, tak kata kena ke tak kena ni weh. Betul ke tak betul, tak dah. Tuan kata bi awwali khatirin, dengan permulaan daripada telitah sel hati lagu. Wah halu dah. Tapi dunat tawaqqufi fihi, tiada menghati-hati. Tak ada perhati-perhati, tak ada beringat-beringat dak. Fihi fil amri, kata kena ke tak kena, betul ke tak betul semaya, tak ada kira, asal tak buat lu. Benda mari dalam hati duk mengajak kata suruh buat, maka buat. Maka kena tak kena kau kira. Tak ada menghati-hati. Tak ada amati, tak ada halusi. Walistitla'i minhu, dan tidak memandang. Tak ada tengok, tak ada lihat kata adakah buat sani minhu ai minal amri tu kena ke tak kena. Ni. Sebab tu apabila kita tak ada ilmu, ya jadi. Pastara ada ilmu pun duk jadi. Ambil asmaya, ambil amaya ada-ada. Sudah. Tak ada kata jadi rata dah. Asal tertelitah tawak lah ni kena. Kena. Tapi tak ada beringat temik asmaya syarat lah royak kita niat sini patu rata molek hidung kita, celah hidung kita, celah mata dak. Sudah. Gaduh, lorak. Ngapa telitah lah mana buatlah tu lah. Banyak kan kita duk tengok kada pok itu semaya, kadang-kadang kan suka cara sujud tu nak beringat tu. Ya sujud ya kena buka ya teh. Kan patut setengah fok pelajar kita ni maya supaya apa? Supaya menate dah. Mana supaya kucing, supaya menate tunduk tu apa gitu. Itu bukan di dalam sunnah dan itu bukan dalam ajaran Islam, bukan di acara fiqh. Hak tunduk rokok molek wani buka tangi orang jatuh je kena buka, bukan luah doa nak pagi tu bukan. Buka sikit ni orang panggil orang jatuh tak boleh perapat ni bukan tujuk tu dak gitu bukan. Hak tu retina. Orang jatuh kena buka. Pas buka tu tangi ni tak boleh rapat dengan pak sujud. Ni kadang tengah buat itu tu sujud rapat ni. Perut tangi dia rapat supaya menate apa dengan kucing supaya dengan gapo. Tu tak kena. Kena tak kena. Boleh pahala tak tu kau kira? Tapi yang kena rokok kepiye kita sujud tangi pak tu. Nah, kena wisenggal sikit kau dah sedekah. Lepas tu buka sikit, lepas tu lengi ni dia tak boleh rapat dengan pak sujud. You kena buka naik sikit. Tengah-tengah tu kan pakai rapat tu dia panggil cara binatang sujud lagu tu bukan manusia tu. Tu kita kena beringat, kena jaga. Balistijalu, bahkan bermula menutup segera. Fittiba'ihi, pada memperikuti akan dia akan al-amri. Bahkan menutup segera pada amalan, pada ibadat, pada taat kepada Allah Ta'ala. Fittiba'ihi, pada memperikuti akan dia akan al-amri. Gerak doa, gaduh doa pada memperikuti pada turut akan dimai kita pekerjaan dengan gaduh wal amali bihi, dan beramal dengan dia dengan al-amr. Tak ada kira benda tu kena ke tak kena, syarat letak jarum kata lagu ni kita baik lain, jarum syarat suruh rokok lagu ni ya rokok lagu lain, syarat saat ni tu suruh sujud lagu ni ya sujud lagu lain. Ni orang panggil dengan gaduh tu pada menurut akan pekerjaan dan beramal dengan dia selalu dah. Tak ada kira tak kena ke tak kena. Hak ni lah banyak orang beramal tapi banyak tidak diterimakan oleh Allah. Banyak orang doa tapi doa tak dimakbulkan oleh Allah, tidak diperkenan oleh Allah. Tuhan kata dah. Dan Tuhan katanya inni qarib apa? Ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku memperkenankan doa bagi yang berdoa. Tapi kan doa yang tak diterima, hati dia luput syarat-syarat dia. Tuhan kata dah lekre ujibu da'watad da'i iza da'an. Aku memperkenan dan aku terima doa yang berdoa. Tapi doa lagu mana? Doa pesen mana? Doa pertamanya akid tangan ni tangga pertama. Ni orang panggil
ครั้งที่1 ni orang panggil kelas yang pertama. Kelas yang 2, dua tu tekad ya tinggi sikit. Kelas yang 3 kalau hajat tu besar. Hajat tu cita-cita besar orang panggil amrun muhimmun, amrun azimun, syai'un azim, kena akid tinggi. Supaya Nabi SAW doa nah. Doa tempat Jabal Rahmah, tempat tu ada yang tu Hawa berjumpa tu, Nabi nak di batu tu, Nabi doa akid tangis setinggi-tinggi. Nampak ketiak Nabi. Dan ketika Nabi doa ketika peperangan Badar, Nabi akid esok. Ya doa ya dak ning tangga pertama, ning tangga kedua, ning tangga tiga. Pafak kita dadek malah tak situ patut nak terima. Mu doa tak kena cara mu akad tak kena dah. Kadang-kadang dia doa ya tak itu. Tak malah ya dah. Pas nak kita terima. Banyak yang berdoa tapi tak ditimukan oleh Allah. Banyak yang minta tapi tak dikabulkan oleh Allah. Karena syarat pertama mu tak lepas dah mana? Ni syarat pertama. Syarat dua tinggi sikit. Fofok tu akhir semua. Jangan dia jadi malah sangat ni piara berdoa kan nampak malah. Apa nak itu hari terima tangan duk gitu tak tahu hoya. Tangga pertama tak lekat dah, kelas yang pertama tak lekat dah. Apa nak itu hari terima nah. Syarat-syarat le doa tu mu kena akad tangga pertama duk tangga ni. Tangga yang kedua kelas 2 duk tangga ni. Kelas yang 3 kalau mu nak hajat besarnya mu kena duk gini. Pas ni kelas pertama mu tak lepas dah duk tak tahu ho mu dah. Pasal ni tengok. Tu hata mu nak berdoa ke mu nak minta nasi. Dia tak kena dah. Dia tak kena dah. Mana baru? Tu dia. Wadidduha dan bermula lawan ni lawan ni bagi apa? Bagi al-ajalah. Karena Nabi katanya al-ajalatu minasyaitan. Bermula segera gaduh tu daripada sifat syaitan. Orang ni sifat syaitan tu lah tu. Nah. Kalau kau ni tak ada sudah kau ni. Gaya gila wirid. Wirid ni tak ada sudah, wirid menawi tak ada nak baca Yasin dah. Tak ada sudah Yasin nak baca Waqiah dah. Jadi tak ada gorak ni kan. Gorak gaduh ni segera ni Nabi kata al-ajalatu minasyaitan. Bermula lorak dan gaduh ini setengah daripada syaitan. Lepas tu sebutlah ayat lain lagi wa khuliqal insanu min ajal. Dijadikan manusia lain jenis dah. Jenis manusia semua asalnya min ajal. Dia jadi daripada sifat gaduh lorak. Wak ni tak ada sudah nak wak ni dah. Awak ni baca doa tak ada sudah baca doa ni dah. Jadi gaduh tak ada tetap so tak ada sudah mana so. Deh. Lepas tu dia katanya wadidduha dan bermula lawanannya lawan ni bagi al-ajalah. Gaduh le amalan, gaduh le ibadat ni. Lawan ni dia apa? Al-anatu yakni berlamatan ia. Lama le amalan. Jangan lama sampai singit lah weh. Kadang-kadang lama berdoa, sekarang mau lama dah jadi singit. Nyi. Orang masuk lah bala penuh ya nyi. Orang tu orang tak panggil anah tu. Dia panggil tu singit dan nyanyuk. Lama tu bukan lama berdoa. Lama tu mana tak ada gaduh sangat demo siapa kita siapa demo semaya kita semaya demo rokok kita rokok ni kan. Nyi mata nyuk. Orang tegak. Tu orang panggil hanyuk dan lenyap. Hak tu tak say, hak tu bukan sifat dipuji, tak gaduh le amalan, tak lama le amalan, tapi dia panggil berlambat tu kena dengan syarat nak. Bukan nyanyuk, bukan hanyuk, bukan kata hanyuk dak. Ngapa saya hanyuk ni kadang-kadang lupa piyah. Hanyuk lah. Gi pondok piyah dia boleh kutik lah. Ingat mulah minyuk dah ni. Mulah minyuk dah. Minyuk. Mulah minyuk dah asilat tu. Minyuk duk pondok piyah. Piyah dah lah situ ya. Kasubai ya. Dah jadah ya dah. Semua pondok ni kena kutik. Piyah ku duk mana? Ya gitar dah ni. Ni. Belamak teh. Belamak teh pada malam ni tak gaduh. Baca Quran pun tak gaduh. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dak baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Waladhdallin. Hak tu dia panggil gaduh. Dia panggil kena belamak teh. Jangan duk gaduh sangatlah semaya lah gapo. Kadang-kadang hungar tu. Orang komat hungar ambil pondok. Naik elek hungar. Bawa takbir. Allah. Hak tu dia panggil gaduh tu setengah pada syaitan. Belamak teh. Kamar dia belamak teh tu setengah daripada apa? Sifat yang dipuji. Wa huwa dan ia al-anah tu. Lamak teh halusi dalam amalan ibadat ni.
Al-makna ialah satu makna, satu maksud, satu kesimpulan duk royak apa dia? Pengertian. Ar-ratibu fil qalbi yang ada dan pula tetap ia dalam hati. Satu sifat lama berlamak ni halusi ni pun ia ada dalam hati seorang. Bukan ia duduk di mulut, bukan ia duduk di tangan. Ia duduk di dalam hati bagi seorang. Lagi pula makna ni sifat kedua. Al-ba'ithu yang duk mengajak ia, duk membaki ia makna, duk menyeru ia makna ni alal-ihtiyati di atas beringat dan cumat. Beringat dan cumat ambil basi. Bahasa kampung kita kata ambil basi. Gapo ambil basi? Beringat supaya kita nanok nasi Nanok nasi ni kalau beras thai ni ais setara ni pada dah tapi kita ambil basi bol lebih sikit. Sekci setengah. Payah apa? Beras saat ni tu orang panggil beras ni kalau air sikit golek kena jadi ketum. Kalau air banyak dia bom molek. Kita buh air sikit tak apa, kita basi sikit. Basi ni mana? Ihtiyat. Kita cuma sikit, kita beralusi sikit, kita buh air sekci setengah. Ni kita cuma le amalan, kita beringat le amalan, kita basi. Kalau kita takbir lagu ni, qadar ni pun boleh dah. Tapi kita ambil basi sikit, ambil qadar ni takbir. Ni orang panggil ambil basi. Ni ambil ihtiyat, ambil beringat. Deh, kalau tara ni besar je sah dah. Allahu akbar sah dah. Allahu akbar besar gak. Patut Allah itu sah dah. Sah juga, tapi orang panggil tak kena dengan syarat. Hak syarat dah ada juga takbir. Allah. Mu nak gocoh kan salah aja. Ada macam-macam dah Allah. Allah. Patut kena hengok ni. Allah. Ni kena wis setek, kena wis orang panggil tangan-tangan dia. Mu nak masuk semaya kan mu nak bergocah. Pas tengah-tengah tu banyaklah takbir hak pelik-pelik pada lah takbir Allah. Macam tu ada Allah. Allah. Hai. Pagi tak tanya kan mu kena pusing kan mana? Ya tak kawin dia tak pusing tak masuk takbir. Allah. Allah. Kena pusing weh, kena pusing. Tak pusing tak masuk. Ada juga spesial. Banyak macam lah takbir ni pun banyak macam kau duk tengok mari. Pak kadang-kadang Allah. Kau duk molek luar tak ada apa-apa weh. Apa mau nak takbir? Allah. Kan mau nak main juruk ke lah ke mana ni? Nak asal maya ni ada lah caca. Pelik-pelik dia. Kau duk luar tak ada apa-apa, bawa masuk maya. Auzubillah. Kan kena jadi mulut lah ning kan. Kan? Ning orang panggil macam ni nak jak kata setan nak tipu kita, nak wipunoh semaya kita. Banyak dah. Kau duduk luar tak apa, luar tak malah kecek dah lah. Bawa ya. Macam mana dia di? Macam-macam masuk les semaya ni weh. Pelik-pelik lah. Kau duduk luar kita tengok dia tak ada apa-apa, bawa sama semaya dia loh. Jadi dengan macam-macam jadi tah jadi tah dah. Kadang-kadang bawa pak Allah. Allah. Kadang-kadang nak main duit ya. Gerak esok. Mayalah, masya-Allah sungguhlah dia. Alil ihtiyati fil umur di atas nak beringat cuma pada kerjaan wan nadhari fiha dan pula nak memandangkan padanya. Nak pandai, nak tilik padanya pada al umur hak kita nak buat amal ibadat tu. Wa ta'anni dan bermula berlamat ta'anni berlamat beralusi fitibaiha pada mengikuti akan dia akan al-umuri ni wal amali biha dan beramal dengan dia dengan al-umur. Hana cuma lah asmaya jangan cuma molek mi asmaya cuma nah asmaya mi molek ni bahasa ni. Bahasa ini sah dah tapi cara sunat ni. Ni bahasa pak tu cuma tu. Atau ihtiyat. Kalau bahasa gini pun sah dah tapi ni. Komo pak tu klok mubalaghah sikit we masuk ayat apa ke ni. Kalau kita komo perorok puik tak apa dah. Tapi orang panggil cara sunat kita buat andalan ni we klok kuik. Tengok orang tiklah kuik bong. Nama tai tak muka remo tengok tiklah. Nak kuik pun tengok. Tu we klok we makan tekak ni. Patut isa air ke hidung, patut cara dua. Emo kita ambil ais cebok, pakai dengan mulut, pakai dengan hidung. Kita tengok lagi kitab mereka. Emonya hak mulut magmadah suku 3 kali. Istinsyak suku sana kita tahu 3 kali. Ataupun kita ambil air satu cebok pakai 2 dah. Bah bos sini, bah bos hidung. Kamu klok kuih belah-belah. Puah 2 dah.
Kata ulama hak ni lah paling afdal kerana kita saat ni tu tidak membazirkan akan air. Makna tu masuk satu cebok, masuk di madmadah, masuk di mulut, lepas tu masuk ke hidung dulu dah. Buh air lain ni, lepas tu masuk lah hidung, hak ni glong-glong-glong, hak ni seh tu baik. Senang. Lepas tu makan di tani, otak kita sikit ni, di atas hidung ni. Bahasa cerak. Kalau orang buat amal lagu ni, rolik ke dia tu tak nak jadi semua mana. Cuba buat amal isap ke hidung. Beri masa sini sikit. Ke sini. Rolik ke orang ni tak nak semung haru. Tak nak jadi semung gaduh. Tu dia. Wa ammat tawakkufu, dan adapun tawakkuf fadidduhu at-ta'assufu, dan bermula menghati-hati. Kita berhati, kita cuma, kita beringat menghati-hati. Tengok dulu, perhati dulu. Fadidduhu, maka lawan ni bagi at-tawakkuf at-ta'assufu, yakni bergaduh dan logat. Sekat dulu qala Syekhuna rahimahullah al-farqu bainat tawakkufi wat ta'anis. Sekat dulu dah. Kita mula isap pula. Insya-Allah minta maaf.